Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasul. Allahumma ghnina bi halalin haram. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhima ladunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh, lepas subuh kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di al-Masya insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Suratul Azim. InsyaAllah sebelum kita teruskan, kita share dahulu. Share bersama sahabat insyaAllah. InsyaAllah pagi ni kita mula pula dengan surah Al-Fatihah. Tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz. Kita sambung terus surah Al-Fatihah InsyaAllah. Sampai ada kitab boleh cari kitab Tuan Guru. Kontak ni baru InsyaAllah boleh kita baca sama-sama. Bukan saya nak tafsir, kita cuba baca tafsiran Tuan Guru ni Abdul Aziz. Mudah-mudahan kita dapat barakah dan kita doakan Tuan Guru aman di sana insyaAllah, dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah hari ini terus pada mukadimah ya. Tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz Nikmat insyaAllah. Surah Al-Fatihah ya. Surah Hud kita dah habis. Kita cuba masuk surah Al-Fatihah insyaAllah. Hari ini kita tengok terus pendahuluan ya. Mukaddimah dia pasti ditulis dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa benda yang dimulakan memang tak ada lain ialah mula dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu apa setiap benda pun, kitab macam mana pun tetap ada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditulis doa, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Permulaan, ya. Setelah bismillah dibacakan doa, sesungguhnya segala puji bagi mukadimah, segala puji hanya kepada Allah. Kami memuji, meminta tolong dan meminta ampun kepadanya. Kami memohon dijauhkan daripada keburukan diri kami, daripada jahat amalan kami. Sesiapa yang Allah beri hidayah kepadanya, dia tidak akan sesat. Sesiapa yang disesatkan, tidak ada hidayah untuknya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Ini doa awal-awal mukadimah, ya. Tiada yang dipuji melainkan Allah Ta'ala. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan minta tolong, tiada tempat kita nak minta tolong juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita pohon dijauhkan daripada keburukan diri kami. Kita minta jauhkan daripada bab keburukan kita. Jauh daripada membuat perkara-perkara yang mengingkari pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada jahat amalan kami, sesiapa yang Allah beri hidayah kepadanya. Daripada jahat dan dia tidak akan sesat. Siapa yang disesatkan, tidak ada hidayah untuknya. Kemudian aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Esa. Tidak ada sekutu baginya dan Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Itu doa mukadimah. Awalnya tadi bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan balik, ulang balik. Jangan pas, jangan miss, jangan terlepas perkataan bismillah. Apa benda saja kita nak buat, walaupun nak keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Dan bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa nak memulakan perjalanan. Surah Hud kalau tersilap saya. Tu doa Nabi Nuh waktu nak jalankan bahtera ni. Baru kita baca doa naik kenderaan. Alhamdulillah. Dimulakan dengan Alhamdulillah. Setelah sekian lama menaruh harapan untuk menatap kembali dalam hikmah daripada tokoh yang disegani di Malaysia. Ini mukadimah. Tuan Guru Nik Abdul Aziz bin Nikmat, akhirnya tercapai juga harapan kali ini menatap setiap butir bicara hikmah menghuraikan kalam Allah yang disampaikan setiap pagi Jumaat. Kitab ni tulis berdasarkan setiap pagi pada kuliah Tuan Guru di hari Jumaat di Kelantan. Penerbitan tafsir Nik Abdul Aziz Nikmat adalah kesinambungan penerbitan tafsir yang pernah diterbitkan oleh beberapa pihak pada era 1990-an. Selepas almarhum Tuan Guru meninggalkan kita, akhirnya penerbitan ini dapat direalisasikan. Dia siap selepas Tuan Guru meninggal. Mengapa dinamakan tafsir Al-Quran Nik Abdul Aziz Nikmat? Sewaktu mencari nama yang sesuai untuk tafsir ini,
kami bertanya beberapa orang sarjana ilmuwan berkenaan hal ini. Ada dalam kalangan mereka memberi cadangan supaya diberikan nama tafsir Al-Aziz dan beberapa nama lain. Setelah diteliti dan difikirkan kembali, kami memilih nama tafsir Nik Abdul Aziz Nikmat. Orang yang layak meletakkan nama karya ini hanyalah almarhum. Orang yang layak meletakkan nama ini adalah hanya almarhum Tuan Guru sendiri. Justru kami dengan rendah diri merasakan tidak layak untuk meletakkan apa-apa nama lagi bagi karya ini. Maka kekallah nama itu dengan tafsir Nik Abdul Aziz Nikmat. Ini cerita dia. Proses penerbitan ini bukanlah melibatkan pihak kami semata-mata, tetapi melibatkan ramai orang, terutama para pendukung projek yang mempunyai sumbangan dalam bentuk kaset-kaset kuliah almarhum. Sumbangan dana sama ada daripada persendirian ataupun organisasi kerajaan ataupun bukan kerajaan. Begitu juga sokongan moral daripada seluruh rakyat Malaysia yang mahukan penerbitan direalisasikan dengan menyebarkan info dan maklumat projek ini kepada orang ramai. Penerbit kitab diucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Walaupun nama tidak dicatatkan, sesungguhnya Allah dan malaikat mencatat nama-nama itu di langit. Didoakan ia menjadi bekalan pahala di akhirat kelak. Jazakumullahu khairan katsira. Kemudian ada tulisan, perlahan-lahan disusun kata meluru padu tanpa sekutu, terus mendaki ke sumbu melerai pintalan, membuka jalan menurut duri jalanan. Ia adalah sebuah hamparan penuh harapan bersama dan bersatu demi sebuah impian, selembar ilmu yang dipinta dari benang-benang kitab tua dihamparkan di depan rakyat yang sedang mencari makna daripada bicara murabbi. Kami susun sebagai bukti. Pertubuhan Alim Rabbani 30 bulan November 2019. Baru lagi kitab ni. Dan kaedah penyusunan, tuan-tuan boleh baca terus ya. Macam-macam kaedah. Senarai misalan pun ada. Biografi Tuan Guru, InsyaAllah, nama Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Kelahiran di Kampung Pulau Melaka, Kelantan pada Sabtu 10 Januari 1931. Keluarga anak kedua daripada 9 orang adik-beradik. Berkahwin dengan Tuan Sabariah binti Tuan Ishak. Hasil perkahwinan dengan Tuan Sabariah mendapat 10 orang anak, iaitu 5 lelaki 5 perempuan. Latar belakang Tuan Guru. Pendidikan bermula dari rumah melalui ayahanda beliau, Tuan Guru Haji Nikmat Raja Banjar. Kemudian beliau sempat belajar di beberapa institusi pendidikan yang wujud pada zamannya, seperti Pondok Tok Kenali di Kubang Krian, Kelantan, Madrasah Ittifaqiyah di Jertih, Besut, Terengganu. Kemudian Universiti Deoband, Universiti Lahore, Universiti Al-Azhar, sehingga di peringkat sarjana perundangan Islam. Kerjaya Tuan Guru sebelum terlibat dalam politik secara serius, beliau pernah menjadi tenaga pengajar di Jabatan Kelas Dewasa yang diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan bagi mengatasi masalah buta huruf di kalangan orang dewasa. Almarhum Tuan Guru pula menjadi tenaga pengajar bagi pengajian Islam kepada masyarakat. Beliau juga menjadi guru agama di beberapa buah sekolah agama di Kelantan, seperti Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Mardiyah, Sekolah Menengah Agama Darul Anwar dan Ma'had Muhammadi. Kerjaya politik, mula terlibat dalam politik bersama Parti Islam Se-Malaysia PAS pada tahun 1967. Melalui pilihan raya kecil, Kelantan hilir dengan mengalahkan Tengku Nur Asyah Tengku Ahmad daripada Parti UMNO dengan menjoroti 3,259. Ini sejarah dia.
pada tahun 1990. Lepas menangi pilihan raya pada Dewan Undangan Negeri Kelantan, beliau dilantik menjadi Menteri Besar selama 22 tahun dan bersara pada tahun 2013. Kematian Tuan Guru Nik Abdul Aziz menghembus nafasnya yang terakhir pada 9.40 malam 12 Februari 2015 di rumah beliau di Kampung Pulau Melaka, Kelantan. Dia sakit, meninggal di rumahnya. Mudah-mudahan Allah juga mencucuri rahmat ke atas roh almarhum Tuan Guru, insyaAllah. Kemudian muka surat seterusnya dibacakan doa, dituliskan doa. Antaranya kita baca terus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna ashrafal hadisi kitaballah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri Muhammad muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina warzuqna tilawah kitabika ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul datam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya alim alimna allimna min ilmika ma tarda bihi anna wa la tuakhizna bima ta'lamuhu inna. Ya halim khalliqna bi khulliqil hilmi wa haqiqna bi haqqaiqi ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini doa ucapan pembuka, dan doa ini disalin sepenuhnya daripada ucapan almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat sebelum memulakan kuliah tafsir setiap hari Jumaat. InsyaAllah tafsir Nik Abdul Aziz Nikmat, muka surat sebelum muka surat 1, surah Al-Fatihah. InsyaAllah sama-sama kita baca Al-Fatihah. Kita terus hadiahkan pada Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah maknanya, terjemahannya pada Fatihah yang ditulis ni, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pertama, segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sampai ayat ke-7 terjemahan surah Al-Fatihah. Terus kepada muka surat 1, nama surah, nama-nama surah tersebut, iaitu Fatihah ada nama surah dia. Ini tajuk pertama pagi ni,
iaitu nama surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Surah yang kita baca hari ini kita panggil surah Al-Fatihah. Selain daripada Al-Fatihah, banyak lagi nama lain. Ada nama Al-Syafi, ada nama Al-Kafi, dan ada bermacam-macam nama lagi. Itu orang panggil mengikut nama julukan. Disebabkan terlalu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kandungan dan maksudnya surah Al-Fatihah, maka diberi nama bermacam-macam mengikut aspek tertentu. Ini antara surah yang paling Allah sayang, ya, yang dikasihi kandungannya ialah surah Al-Fatihah. Sebab tu macam-macam nama ada dalam Al-Fatihah. Antara nama dia Al-Syafi, ada nama Al-Kafi. Yang kedua, disebut juga nama Ummul Kitab. Ummul Kitab maknanya mak bagi segala kitab. Kita tidak kata Abul Kitab, bapa kepada kitab, tetapi kita panggil mak. Bahasa Melayu biasa lain, ibu. Tu. Ada bahasa lagi lama, induk segala kitab. Tok Guru tulis ibu ataupun Ummul Kitab, mak segala, mak bagi segala kitab. Kerana manusia ini, kalau dibandingkan antara bapa dengan mak, maka manusia sayang kepada mak melebihi sayang kepada bapa. Ini pengalaman, yang kita tengok selalu. Itulah dia, realiti dia. Yang paling rapat dengan anak ialah mak. Pasal tu kadang-kadang manusia sayang kepada mak melebihi sayang kepada bapa. Tak boleh panggil bapa kitab, terpaksa panggil mak kitab. Bahasa Melayu betul, ibu kitab. Tok Guru tulis mak. Bahasa lama satu lagi, induk kitab. Itu kitab lama. Kaedahnya sudah begitu sejak zaman berzaman lagi. Selepas beribu tahun dahulu, bapa bangun pagi, terus pergi kerja. Sejak pagi sampailah ke petang. Bila balik ke rumah barulah berjumpa dengan anak. Mak pula kerja dia menjaga anak. Maka dia bangun pagi dan celik mata, terus masuk ke dapur. Tanak nasi untuk diberikan kepada anak dan suami makan. Jadi anak ini sepanjang hari dia duduk dengan mak. Bapa hanya sudah petang gelap baru balik ke rumah, kata Tok Guru. Maka kesayangan anak kepada mak melebihi kesayangan anak kepada bapa. Kerana mak duduk bersama dengan anak. Itu diibaratkan ibu segala kitab. Anak duduk bersama mak, beriba, rukah kata, memanjat atas belakang dan macam-macam lagi. Kemanjaan anak kepada mak melebihi kemanjaan anak kepada bapa. Oleh sebab itu, untuk tarik perhatian manusia, hamba Allah seluruhnya, maka Allah bubuh nama Al-Fatihah ini Ummul Kitab, mak kepada kitab. Kerana manusia apabila bunyi mak, mereka sayang belaka. Orang yang tidak sayangkan mak ini disebut sebagai orang yang rosak. Bahasa Kelantannya Tok Guru tulis kakah dalih. Hati yang rosak. Sebab dia tidak sayang mak dan tidak sayang bapa. Sebab tu Allah tulis Ummul Kitab, dipanggil Ummul Kitab, maksudnya ibu segala kitab. Ibu segala kitab. Banyak sangatlah nama-nama yang diberi oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Al-Fatihah. Termasuklah Ummul Kitab.
Jadi sampai sekarang pun bila kita hendak buka majlis atau buka mesyuarat, maka kita baca Al-Fatihah sebagai umul kitab, ibu segala kitab, ibu bagi kitab. Kita tidak kata bapa bagi kitab. Cerita nama Al-Fatihah, nama surah Al-Fatihah dipanggil umul kitab, iaitu mak bagi segala kitab. Itu tajuk yang pertama. Okey. Terus masuk tajuk yang kedua. Tajuk kedua ni panjang, cuba kita baca sikit insya-Allah. Tajuk kedua, air sembahyang sebelum membaca Al-Quran. Ini penting. Ya, bila nak baca Quran mesti ada bab air sembahyang. Kita tengok apa rahsia dia. Para hadirin semua, ini dicatatkan daripada kuliah Tok Guru. Kaedah kita bila hendak membaca Quran, Al-Quran, tidak boleh buat serupa kaedah kita hendak membaca kitab, ataupun buku, surat khabar ataupun buku cerita. Bila nak baca Quran, dia tidak sama kaedahnya membaca buku ataupun surat khabar ataupun buku cerita. Quran ada tersendirinya. Apa dia kaedahnya? Kaedah kita apabila hendak membaca Al-Quran, pertama sekali sepatutnya kita kena ada air sembahyang. Air sembahyang ini kita kena ambil untuk membersihkan diri kita daripada syaitan dan karut marut, kerana Al-Quran ini adalah ajaran. Dan ajaran-ajaran ini bila diajarkan kepada kita, ia tidak ikut masuk setakat di telinga. Kalau boleh hendak suruh masuk dari telinga, terus sejat duduk terselit di dalam hati manusia. Hati manusia ini tempat duduk bermacam-macam fikiran. Itu antara rahsia bila baca Quran mesti ada wudu. Saya ulang balik. Kaedah kita bila hendak baca Al-Quran, tidak boleh buat serupa kaedah kita membaca kitab lain seperti buku ataupun surat khabar ataupun buku cerita. Tok Guru kata kaedah kita bila hendak membaca Quran, Al-Quran, pertama sekali sepatutnya kita kena ada air sembahyang, wuduk. Pastikan kita ada wuduk. Air sembahyang ini kita kena ambil untuk membersihkan diri kita daripada syaitan dan karut marut, kerana Al-Quran ini adalah ajaran. Dan ajaran-ajaran ini bila diajarkan kepada kita, ia tidak ikut masuk setakat di telinga saja. Bila Quran ini dibacakan bukan untuk halwa telinga sahaja. Dengan tajwid, dengan taranum, dengan lagu, semua cukup. Tapi bukan untuk telinga saja. Kalau boleh hendak masuk dari telinga, terus sejat duduk terselit di dalam hati manusia. Itu tujuan baca Quran ni, ada ajarannya. Kalau boleh masuk saja ke dalam telinga, sejat melekat terus pada hati. Untuk hati manusia. Hati manusia ini tempat duduk bermacam-macam fikiran. Itu poin utama dalam manusia adalah hati. Apa saja pemikiran, semuanya berlaku daripada hati dulu. Fikiran yang jenis malaikat pun ada di dalam hati, dan fikiran yang jenis syaitan pun letaknya di dalam hati juga. Dua jenis. Ditulis ini, fikiran yang jenis malaikat pun ada di dalam hati, dan fikiran yang jenis syaitan pun letaknya di dalam hati juga. Macam mana cara hendak hambat ataupun halau syaitan supaya jangan duduk di dalam hati kita ini?
Tidak ada siapa yang reti melainkan tukang, yakni pencipta yang mencipta syaitan juga. Sebab kita tidak nampak syaitan dan tidak reti berbahasa ataupun urusan dengan syaitan. Maka yang reti berurusan dengan syaitan hanya tukang yang menciptakan syaitan itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa syaitan ini salah satu cara salah satu cara hendak hambat ataupun halau dia adalah menerusi air sembahyang. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca Al-Quran, kita kena ada air sembahyang. Sebelum sama ada kita hendak pegang mushaf ataupun di tangan, ataupun kita mau baca di mulut, sepatutnya air sembahyang ini sudah ada pada kita, supaya apabila kita baca Al-Quran, ajaran Al-Quran ini harapnya boleh masuk terus ke dalam hati dan tidak diganggu oleh syaitan. Itu tujuan utama untuk ada wuduk sebelum kita membaca Al-Quran. Saya ulang balik perenggan yang ni. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa syaitan ini salah satu cara hendak hambat ataupun halau dia di dalam dia adalah menerusi air sembahyang. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca Al-Quran, kita kena ada air sembahyang, sama ada kita baca di mulut saja ataupun kita pegang mushaf. Sepatutnya air sembahyang ini memang dah ada dalam diri kita, supaya bila kita baca Al-Quran, ajaran Al-Quran itu harapnya boleh masuk terus ke dalam hati dan tidak diganggu oleh syaitan. Kerana syaitan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Fatir, Surah Fatir ayat nombor 6. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh, yakni yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. Dalil musuh sebenar-benarnya kita yang satu paling kuat ialah musuh kita, syaitan. Dalil yang membenarkan syaitan adalah surah Fatir ayat nombor 6. Ulang balik maksudnya, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh, yakni yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. Musuh yang paling hebat untuk kita adalah syaitan. Jangan dibuat kawan, jangan dekati, jauhkan dia. Penuh dengan tipu daya. Dialah yang sebenarnya yang mengajak golongan dia juga, iaitu kalau kita ikut, kita jadi penduduk neraka. Dia akan cari jalan kita dilemparkan ke dalam neraka, atau menjadi golongan dia yang memang akan dilemparkan ke dalam neraka. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh, yakni yang mesti dijauhi tipu dayanya. Dahsyatnya syaitan ni, sampai kita nak sembahyang ni pun diganggunya kita. Nak bukan ambil sembahyang, nak ambil wuduk tu pun kadang-kadang dikacaunya kita. Ada bab perangai was-was. Contoh, dia takkan berhenti. Tak kira muda ataupun tua, syaitan tetap akan menghias, nak membawa manusia ke dalam neraka.
syaitan ini adalah musuh manusia, maka kamu mesti anggap dia juga sebagai musuh kamu. Oleh yang demikian, antara perkara pertama yang kita kena buat apabila kita hendak baca Al-Quran, termasuklah surah Al-Fatihah ini, adalah kena ambil air sembahyang. Maknanya kalau kita ambil air sembahyang, bukan hanya bukan hanya basuh muka dan basuh tangan saja, tetapi basuh dengan satu pengertian tertentu. Pengertian tertentu itulah kita panggil sebagai niat. Kalau kita basuh ke dapur, terpercik minyak, atau selepas itu kita pergi sawah ke padi, menabur benih, lalu terkena debu, kita basuh muka juga. Tetapi di dalam hati kita ingat sekadar hendak membasuh debu saja. Itu niat. Ya. Wuduk lain. Tu tengok ya. Macam mana duduk ya. Maka air sembahyang ini bukan sekadar hendak basuh debu saja, atau bukan sekadar hendak membasuh peluh-peluh, malah hendak basuh dan membuang segala apa orang yang panggil hadas kecil dan hadas besar. Hadas ini maknanya gangguan fikiran. Ingat begitu begini. Selagi sebanyak mana kita masih ingat begitu begini di dalam hati kita, maka selama itulah ingatan kepada Allah tidak boleh masuk. Cawan apabila kita bubuh pasir, selepas itu kita hendak bubuh teh dan bubuh air sejuk, tidak boleh jadi begitu kerana kita telah sudah bubuh pasir. Jadi kalau hendak bubuh air, kenalah buang pasir dahulu. Begitu juga dengan hati kita ini, ibarat bekas seperti cawan, gelas dan pinggan. Apabila bubuh barang lain, sudah tidak boleh kita bubuh ingatan kepada Allah dalam hati. Maka kena buang benda itu dulu. Kata Tok Guru, go to. Ya, kena buang benda itu dulu. Cara buangnya adalah mengambil air sembahyang, basuh muka dan berniat hendak membuang hadas. Ni. Ya, basuh air wuduk tu untuk kita balik mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Membuang segala ingatan kita yang hadas kecil tersebut keluar daripada hati kita. Orang-orang tua selalu panggil mengangkat hadas. Angkat itu maknanya buang. Tidak usahlah kita kata mengangkat hadas, tetapi gunakanlah perkataan buang hadas. Jadi bila kita ingat kepada Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, aku ambil air sembahyang ini dengan tujuan aku hendak membuang habis segala hadas dari dalam hatiku. Ni tujuan ambil wuduk. Bukan cuci tangan, cuci muka, cuci telinga, cuci kaki semua. Tak. Inilah cerita dia. Segala perasaan orang tasawuf dipanggil aghyar. Aghyar jamak kepada ghiyar. Ya, kepada ghiyar. Ghiyar maknanya aghyar. Aghyar jamak kepada ghar. Ghar maksud maknanya benda lain. Aghyar maknanya segala benda lain selain daripada Allah Ta'ala. Segala gangguan syaitan, segala gangguan nafsu, segala sifat kelakuan yang lain daripada Tuhan, kita hendak buang belaka melalui basuhan muka air sembahyang. Sama ada air sembahyang itu untuk kita bersembahyang ataupun air sembahyang untuk kita baca Al-Quran. Tentulah seperti yang kita ada niat tadi. Niat hendaklah buang habis segala benda karut marut di dalam hati, supaya hati bersih dan boleh masuk ajaran Al-Quran dengan segala kesempurnaannya. Benda-benda begitu kena ada.
tu ceritanya bila nak baca ayat Quran, kitab Allah Ta'ala, dipastikan kita ni ada air sembahyang. Takat tu pagi ni panjang lagi cerita bab Al-Fatihah, baru mula dengan bab Bismillah dan air sembahyang. Kita akan jumpa balik untuk tajuk seterusnya dalam Al-Fatihah, tafsiran Al-Fatihah Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Kita akan sambung dengan tajuk seterusnya, iaitu huraian isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah ingin surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsalana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa anis syarri bina wa qti awajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abluka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bizil wajjabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut. Tawassalna bizil wajjabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut. Tawassalna bizil wajjabar wa tasamna bimalakut allazi la yamut. Isrif anna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azam. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala bis samai wasami'un alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wal rasul wal mu'minin. Allahumma ghnina bihalalin an haramik wa bifadlan siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyil dayyan. Subhanallah syadidil arkan. Subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yushaghiluhu sya'nu wa nanshan. Subhanallahil hannani mannan. Subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, insyaAllah jumpa lagi petang ni insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli